Power of Istiqamah. POI, go. Okay, Alhamdulillah. Go. So, baik. Okey, so sebelum kita ke acara yang seterusnya, kita jemput speaker. So saya tengok speaker kita pada hari ini pun dah ada kedua-duanya dah ada lah, Alhamdulillah. So saya nak jemput Cik Husaini dulu sebagai kata-kata luar, mungkin ada amanat ringkas atau apa-apa kata semangat. Cik Husaini, boleh silakan. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih kepada semua yang bahagia, kepada kita punya MD, ada MD kita tak? Ni kita punya AD, kita punya semua rakan niaga. Okay. Terima kasih kerana sudi luangkan masa pada pagi ini. InsyaAllah saya ada nak ingatkan beberapa perkara. Pertama, mungkin pagi ni saya dah masing-masing dah dapat peringatan tentang Renewal Day dan juga video ringkas lah saya cuba sebab susah, panjang nak type. Nanti kan ada yang cakap lah, Cik Husaini type panjang-panjang, cuba lukis. Jadi saya tak naklah lukis. Jadi saya buat video ringkas supaya senang you all nak faham kenapa kita kena buat Renewal Day setiap 10 dan 20 hari bulan setiap bulan lah. Untuk memastikan you all, nak ingatkanlah you all sentiasa luangkan masa untuk tengok balik semula caruman-caruman pelanggan you all. Caruman pelanggan pastikan update. Lebih-lebih lagi pada keadaan sekarang ni kan, keadaan orang mudah sangat terkucil untuk tak buat. Orang rasa susah sikit je, dia bukan nak potong dia punya Astro dulu, bukan dia nak potong dia punya Netflix dulu. Pertama yang dia nak potong Takaful dia dulu. Jadi kita sebagai wakil Takaful sentiasa nak kena tengok. Kalau katakan potongan tak berjaya je, cepat-cepat ingatkan pelanggan kita, Encik potongan belum berjalan lagi ni. Ada masalah ke? Boleh tak buat? Kalau tak berjaya potongan dari bank, minta dia buat bayar ikut JomPay ke, transfer dan sebagainya. Ada banyak cara sumbangan yang dia boleh buat. So ini untuk memastikan tak nak berlaku lagi banyak sangat ROC. Kita bulan ni yang paling teruk sekali lah, paling ramai terjejas kita punya ROC banyak, menyebabkan banyak callback. Walaupun callback tu semua ada sebahagian besar saya tengok kita boleh dapat balik. Kita boleh dapat balik komisen tu, tapi sedikit sebanyak dia akan menjejaskan semangat kita. Kita dah bajet dapat gaji 4,000, 3,000, tiba-tiba separuh je dapat. Mulalah nak naik angin kan. Kalau saya macam tu dulu, mulalah nak tumbuk orang je. Jadi saya faham sangat. Sebab saya pun macam you all juga dulu. Jadi kita tak nak perkara ni berlaku lagi. That's why kita luangkan masa, kita tengok yang mana boleh repair, kita repair. Dari masa ke semasa saya cuba juga fight dengan pihak manajemen supaya undang-undang bodoh ni dapat dimansuhkan, dibuat penambahbaikan. Kedua, ialah pada 26 hari bulan. Nanti selepas ni saya akan blast memo. Pada 26 hari bulan, pihak Takaful Ikhlas ada buat satu program tu. Program ni untuk macam program reactivation program lah. Saya pun tak tahu agenda dia lagi sebab saya tak debrief lagi apakah agenda program ni. Nama program ni sekejap ada call masuk pula. Nama program ni ialah Unless Your Extra Performance, UNYX. Semenjak kita punya manajemen baru dimasukkan, kita punya nama program pun dah pelik-pelik. Dulu kita punya nama program Wasilah Kesejahteraan kan. Kita punya nama program apa lagi, nama-nama yang Islami. Sekarang kita dah modern sikit, kita dah go to the next step kan, next step level. Kita punya nama program Unless Your Extra Performance, UNYX. Pada 26 hari bulan 2:30 petang. Jadi you all cuba kosongkan masa, tapi saya tak tahu dia punya sebenarnya itu pihak menyemak nama terdapat dalam pautan. Saya pun tak dapat lagi pautan nama dia mana. Tak apa, saya cuba dapatkan, saya akan blast dalam semua grup nanti.
Jadi siapa yang terlibat tolong, kalau nampak rakan niaga kita yang datang aktif tapi dia tak ada hari ni, tolong ingatkan dia untuk dapat luangkan masa untuk tengok balik program ni. Saya tengok dia punya agenda tu ada objektif program, manfaat program, jadual program dan sesi soal jawab. Saya pun tak tahu lah, tapi yang saya dapat maklumat untuk macam reactivation program lah, sebab syarikat dia dah mula nak aplikasikan termination ataupun suspended untuk ejen-ejen ataupun rakan niaga yang tiada kes 3 bulan berturut-turut. Jadi seiring dengan seiring dengan dia nak aplikasi ke benda ni, jadi dia kena buat dah program-program yang sesuai untuk memastikan semua ejen ataupun rakan niaga dapat info ataupun boleh memperbaiki masing-masing punya performance. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah apa saya cakap tadi, dah lupa. Yang ketiga, okey, tak apa. Nanti kalau ingat saya cakap kat ujung. So itu saja daripada saya. Tolong bagi tahu, macam biasa tolong bagi tahu kalau ada apa-apa penambahbaikan yang boleh kita buat. Kemudian sekarang ni saya tengok program-program yang kita sediakan nampaknya semakin padat di mana kita punya BDE dah mula buat program-program di region masing-masing. Jadi ini satu petanda baik untuk kita ikut program-program ni semua. InsyaAllah kita cuba luangkan sebanyak maksimum masa yang ada sepanjang dalam tempoh pandemik dan PKP ni untuk tambah ilmu pengetahuan lagi, dan pada masa yang sama terus bersemangatlah untuk menghasilkan kes-kes baru ataupun jualan-jualan baru dan untuk menaikkan production syarikat yang masing-masing tubuhkan. Okey. So itu saja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya speaker hari ini. Encik Maliki dan siapa lagi satu? Seorang Fatin Syafiqah. Fatin. Terima kasih kerana sudi untuk buat sharing. Hopefully dia ilmu ni macam ni kalau kita ada satu ilmu, kalau kita ada duit, saya ada RM10 duit saya bagi orang tu RM10, habis dah duit saya. Tapi walaupun macam tu saya dapat pahala. Tapi kalau ilmu lain, kita kongsi ilmu orang tu, kita ada satu ilmu, kita kongsi dengan orang tu ilmu kita, orang tu berkongsi dengan kita ilmu, kita ada dua ilmu. Dan pada masa sama ada juga pahala. Itu yang best tentang ilmu ni. So, teruskan usaha, teruskan semangat. InsyaAllah you all akan berjaya menghadapi cabaran-cabaran ataupun masalah-masalah cabaran perniagaan pada waktu pandemik ni. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kembali kepada Aslan. Terima kasih, Lan. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Husaini Ali, kita punya CEO, atas amanat ringkas ataupun pesanan-pesanan yang saya rasa cukup baik untuk kita jadikan satu booster lah. Okey, so kita akan terus kepada agenda kita sebab hari ni saya berjaya jemput 2 orang speaker. Kali ni kita buat 2 orang speaker sebab kita lebih nak santai-santai untuk kongsi macam tadi Cik Husni cakap, ilmu ni kita kongsi panjang dia punya kegunaan kan. So insya-Allah apa yang speaker kita kongsi pada hari ni mungkin kita boleh guna untuk kegunaan seharian kita lah. Okey, jadi saya perkenalkan speaker kita pada hari ni 2 orang daripada utara, Cik Maliki Muhammad Daus, seorang AD Rusdi Agency, dan seorang lagi Puan Fatin Syafiqah Maksyah. So Senior Executive Partner di Ikhtisas atas syarikat Magna Mariam Enterprise. So selamat datang saya ucapkan kepada dua-dua speaker ni, Cik Fatin dan juga Cik Maliki. Terima kasih. Sama. Okey. So, jadi kita di Morning Booster ni lebih kepada kita suka berkongsi lah sebab saya pandang Morning Booster ni adalah kita nak jadikan dia satu bentuk program yang mana program ni sebab Morning Booster dibuat pada setiap hari Isnin. Okey, jadi bagi saya permulaan minggu. So inilah harinya di mana kita boleh dapatkan input untuk kita boostkan kita punya semangat untuk kita buat sales dan sebagainya lah, apa-apa juga yang melibatkan pekerjaan kita. Jadi saya mulakan dengan Cik Maliki dulu. Cik Maliki dah ada di talian, Cik Maliki? Ada insya-Allah. Ada, baik. Okey.
So, Cik Malikin, kita mungkin boleh mula dengan soalan macam latar belakang dulu. Mungkin Cik Malikin boleh kongsi dengan kita kat sini. Cik Maliki sebelum buat Takaful ni mungkin ada bisnes lain ataupun mungkin bekerja hakiki, kerja apa kan. Boleh sharing dengan kita dulu Cik Maliki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Pertama-tamanya saya ucap terima kasih kepada BDI kita lah, Encik Lan ataupun Azlan, BDI Central Region sebab sudi menjemput saya walaupun saya tidaklah sahabat mana tapi saya dapat berkenalan. Yang pentingnya saya dapat bersama-sama sahabat di dalam iktisah ni walaupun utara, selatan, Sabah, Timur kalau ada. Jadi di program-program sebeginilah saya mampu berjumpa di alam maya. Dan terima kasih yang berusaha, Ketua Pegawai Agensi Encik Husaini, COO, AD, SEP, RN, EP. Yang saya tengok di sini ni, yang saya kenal, saya masih ingat Encik Zul yang selalu banyak bantu saya, Azan, Amalina, Puan Erda, dan Azrul, orang utara, dan rakan untuk saya lah pada pagi ni, Bang Fatin Safika, Muhammad Syah. Pertamanya tentang latar belakang saya lah. Sebenarnya saya nak cakap pun macam silu lah. Sebab saya banyak sangat. Yang dalam ni semuanya saya dah kenal lah. Walau bagaimanapun untuk tidak untuk menjawab soalan latar belakang, saya sebenarnya Maliki Muhammad Daud berusia 58 tahun. Berlulusan hanya SPM pangkat 3 tahun 90. Kerja asalnya seorang bantu makmal sekolah menengah, seorang bantu makmal sains sekolah menengah. Jadi saya hidup dengan orang yang praktikal. Sebenarnya saya memang daripada keluarga bisnes. Perniagaan restoran, serikatan, juatan, abang-abang saya di Kelantan. Jadi saya dibesarkan di Pahang, Kuantan Pahang. Saya juga berniaga masa malam di Stadion Darul Makmur. Jualan yang paling banyak bila Pahang bertemu Kedah, Pahang bertemu dengan Kelantan, Pahang bertemu dengan JDT. Ini sale yang paling saya banyak. Jadi daripada sini sehinggalah saya berada ke Kedah pada tahun 1995 atas dasar pertukaran politik. Jadi di sini juga saya teruskan momentum minat saya dalam perniagaan. Saya teruskan dengan usaha jual burger di pasar malam dan akhirnya saya jemu berniaga di pasar malam. Saya buka kedai topak di Pekan Batu Lima, kedai yang perbaiki masa tu perbaiki telefon lah. Ada ketika tu saya mampu repair telefon, repair masa tu 33 Sekupang lah ataupun 3310. Jadi kepuasan hati saya nak mencari satu orang panggil pendapatan yang ada statement. Sebab apa? Difahamkan bila ada statement kita punya label diri kita dengan pihak bank ataupun dengan pihak pengurusan institusi pinjaman, kereta ke apa ke, kita ada value di situ. Tapi kalau kita, macam saya berniaga burger, pendapatan saya jual burger sekurang-kurangnya 80 hingga 100 ringgit, 150 ringgit sepetang. Jadi pada ketika tu, tapi saya tak ada kepuasan. Lagipun saya suka bekerja berniagaan yang berurusan dengan dari satu tempat ke satu tempat. Macam pasar malam dia duduk satu tempat ataupun buka kedai topak satu tempat. Yang ni membuat saya boring. Sebab apa? Sebab saya bekerja di
di Makmal. Saya jual pada pukul 8 pagi, 7.30 hingga pukul 4.30. Jadi saya boring lah. Jadi saya nak cari satu kelainan dalam hidup yang padanya pada asalnya saya nak cari perniagaan yang menambah pendapatan saya 3 hingga 500 ringgit sahaja. Jadi kedai itu dulu kot, sebab apa saya pun okey, segi latar belakang. Kalau kata saya nak tanya Cik Maliki punya daripada join, bukan di Ikhtisas, maksudnya join bisnes takaful ni agak-agak dah berapa lama Cik Maliki? Dalam lingkungan berapa tahun dah? Setahun, 2 tahun pengalaman dalam bisnes takaful ni? Dia membuat saya terjun dalam bidang, saya panggil terjun lah. Sebab apa saya hadir di takaful ikhlas. Tiada siapa yang pujuk saya, tak ada siapa yang jumpa saya. Dari hati saya. Bermula daripada pada tahun 2004, sepasang India non-Muslim, yakni perempuan dan lelaki, datang ke sekolah menengah tempat saya bekerja. Baik. Dia bawa satu takaful yang bercerita tentang sistem muamalah. Walhal dia orang ni non-Muslim. Jadi daripada sinilah membuat 2 orang Ustaz Zaidi dan Ustaz Mazlan, sahabat baik saya. Dia pusing ke belakang sebab saya duduk belakang kali. Sebab orang yang baik-baik ni memang dia suka duduk belakang. Jadi dia pusing ke belakang, dia kata, Maliki, anak-anak anta tujuan dalam bidang sistem muamalah sekurang-kurangnya melepasi fardu kifayah di sekitar kawan nasib 10 hingga 15% sahaja. Baik. Jadi daripada situ, pada tahun 2004 saya hadir, saya search di dalam internet, saya jumpa Ikhlas Hijratul, agensi yang dipimpin oleh my boss, my friend and my leader, iaitu Assalam Muhammad bin Abdul Rahman. Jadi di situlah saya bermula daripada selepas metik saya lulus bulan 9 2004 sehingga hari ini saya still bersama takaful ikhlas. Okey, so boleh kau menjawab soalan tu? Boleh, faham. Agak lama juga tu Okey, jadi soalan seterusnya saya beralih kepada kita punya second speaker, Cik Fatin. Okey. So mungkin Cik Fatin sebelum kita mula dengan soalan, boleh saya just nak tahu latar belakang sikit Cik Fatin. Dan mungkin soalannya saya just nak tanya untuk Cik Fatin, boleh, sebab kita pun tahu sekarang ni kita berada dalam keadaan yang situasi pandemik kan, bukan senang kita nak keluar ke sana ke sini kan, tak boleh jumpa orang, semua very limited, betul. Jadi boleh tak Cik Fatin kongsikan sikit marketing, sebab bila kita buat perniagaan ni memang semua orang tahu salah satu cara untuk kita luaskan perniagaan kita ataupun kita dapat hasil adalah cara pemasaran. Jadi kita just nak tahu Cik Fatin punya mungkin boleh kongsi time pandemic ni cara you market macam mana? Buat marketing macam mana? Adakah ada cara tersendiri kan? Mungkin Cik Fatin boleh silakan dulu dengan latar belakang sikit dan marketing ketika pandemik ni berlaku. Silakan Cik Fatin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Azlan, OPD Central kerana menjemput, dan terima kasih juga kepada Cik Usaini, COO kita untuk buat satu sesi sharing daripada saya lah. Okay, saya just sharing je untuk pagi ni, santai je kan Cik Azlan. Okay. Right. Jadinya background saya tadi tu, saya sebelum ni saya saya ambil degree dalam bioteknologi dekat Unimas, dan after that saya terus masuk ke bidang takaful ni. So macam siapa tadi, Cik Maliki tadi tu, apa tadi, dia secara rela nak masuk dalam industri ni. So saya rasa macam salute lah dekat Tuan Maliki. Tapi dalam saya punya case pula, saya ni terpaksa dan dipaksa lah oleh iaitu ayah saya sendiri, Haji Mak Syah. Jadi itu biasa, saya rasa ada kalangan kita juga yang mengalami benda yang sama. Jadi masa muda kan kita nak duit yang cash, yang instant money. Jadi
Dekat dalam takaful mana ada instant money, dia start daripada zero. Dulu saya daripada takaful kelas 3 tier punya. Jadi bila dah ayah tu kata, saya follow lah walaupun memberontak, tapi saya tetap follow. Dan alhamdulillah daripada habis tadi tu sampai sekarang, alhamdulillah saya masih lagi istiqomah dalam takaful kelas dan seterusnya dalam Ikhtisas, dan insyaAllah saya yakin saya akan terus berada dalam this platform Ikhtisas yang sangat terbaik. Okay, jadinya saya tak pernah kerja tempat lain apa semua. Kalau ikutkan bidang saya, biotech, macam Tuan Maliki lah, dimasuk kat dalam amal semua kan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sebab saya tak ada dekat situ, tak dimasukkan dalam tu. So mungkin bosan lah macam Tuan Maliki dah pernah rasa kan. Jadi saya mengalami satu situasi yang berbeza dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan untuk macam sekarang kita tahu, pandemik. Pandemik ni berlaku dah 2 tahun. Jadi sebelum ni apa yang saya punya aktiviti untuk approach orang adalah saya buat booth, counter, and then itu adalah satu aktiviti daripada agensi kami lah. Yang counter tu yang memang orang kata tebal muka nak buat kan. So itu adalah first kami punya aktiviti. Dan daripada closing dekat counter semua tu kita akan pakai referral. Jadi bila masuknya pandemik ni, so semua orang tak nak berjumpa dan kita tak boleh langsung keluar buat dekat mall ke kat pasar ke kan. Jadi kita terpaksa cari satu solution alternatif lain lah untuk kita menyampaikan kita punya kebaikan takaful ni kepada orang ramai. Sebab dalam pandemik, kalau orang tengok mungkin ramai orang terjejas sebab duit kan, macam dia ni ada ke duit. Tapi sebenarnya dalam pandemik ni juga sebenarnya adalah satu peluang yang besar bagi industri takaful sebab mereka sebenarnya ada ketakutan. Macam satu urgency lah dekat situ untuk mereka memiliki satu perlindungan. Jadi apa yang saya lakukan, saya cuma blast dekat dalam kalau tengok dekat dalam Facebook, dekat dalam IG, WhatsApp status saya buat. Okay, dan dalam masa yang sama kita pun kalau pernah orang dengar FBS, saya pun ada buat FBS juga sebab kita belajar untuk adapt ataupun evolve dengan kita punya environment. Jadi itu adalah salah satu saya punya media lah untuk saya menyampaikan kebaikan. Sebab kalau kita tengok dekat Facebook pun dah ramai sangat ejen takaful yang promote diorang punya produk. So, selalu je keluar kan FBS ni dekat kita punya ni kan. Betul. Tapi macam Fatin FBS tadi, bila cakap pasal FBS kan, sorry saya mencelah sikit. Fatin memang pergi untuk ambil khusus untuk FBS ke ataupun just belajar sendiri ke ataupun macam mana Fatin? Okay, saya tak ada kursus tapi alhamdulillah masa tu rezeki saya kita ada satu jemputan daripada TI lah, Cikgu Syuhada. Cikgu Syuhada yang 3 tier lah dengan Cikgu Sulaiman Anam. Jadi saya just masuk je kelas tu dan itu just basic je. Maksudnya diorang memang dah proven buat. Jadi kita orang just follow je lah apa yang mereka lakukan. Jadi daripada situ kita belajar sikit-sikit. Macam tu lah. Dan saya yakin dekat Central, BDE Central macam Haris Ikhwan Syahidin pun ada buat ni FBS. Soalnya orang muda kan. Jadi kita belajar sikit-sikit sebenarnya sebab kalau ikut FBS ni banyak sangat dia punya technical tau. Kadang-kadang boleh nak boleh link tu masuk, kadang-kadang link tu tak masuk. Jadi sebenarnya banyak main dengan teknikal dan itu sebenarnya semua adalah rezeki juga yang saya nak cakap. Rezeki daripada Allah SWT. Okey, cerita pasal FBS ataupun Facebook. Saya just nak tanya satu soalan kan. Boleh. Fatin selalu kalau katakanlah kita nak marketing lah kan. Marketing di page sendiri personal ataupun you ada buat page lain, mungkin fan page ke ataupun company page ke untuk marketing ke macam mana? Dan ada tak apa-apa perbezaan kalau lah kata kita submit kita punya kita upload kita punya iklan, perbezaan dari segi viewers. Dari kalau kita upload dekat kita punya personal dengan fan page punya page. Sebab saya pasti akan ada perbezaan sebab yalah kita buat bisnes atas orang lain punya bisnes iaitu Facebook kan. Jadi kat situ boleh kongsikan sedikit tak? Ada tak perbezaan kalau kata kita buat iklan di page sendiri ataupun Cik Fatin ada page lain ataupun fan page iklan? Boleh share sikit tak? Okay, boleh, tak masalah. Okay, so first thing first, untuk yang ada FBS ni, diorang semua kena ada satu page lah, FB page sendiri.
Yang personal memang dah ada. Okay, personal tu kita punya untuk yang dah lama azali lagi. So jadi kepada sesiapa yang masih belum ada FB page, you guys kena buat FB page lah. You kena start up dengan FB page dulu. Okay, jadinya apa beza dia punya viewer daripada untuk yang personal dengan kita punya FB page, sangat berbeza lah. Kalau personal ni, kita dah ada kawan-kawan takaful macam Cik Usaini yang rajin komen, like semua kan. Jadi kita ada kawan-kawan dekat situ tahu yang memang kalau kita post tu, kalau takaful memang orang takaful je yang like. Jadi viewers kita ramai. Tapi dekat FB macam page kita, dia tak ramai sangat. Tapi daripada situlah sebenarnya kita pun kena aktif juga dekat FB page sebab dia sebenarnya nak dapatkan trust daripada orang yang tengok kat FB page kita tu. So dua-dua kita kena aktif. Tapi viewer memang different lah. Viewer memang ada different kan? Sangat. Jadi Fatin pun memang ada page yang kedua iaitu FB page, memang fan page lah. Untuk ni. Okay, alright, faham. Okay. TikTok ada juga Fatin? Mungkin ada marketing dekat selain pada Facebook? Ada lagi? Betul. Selain Facebook, IG macam biasa, dengan TikTok. TikTok ni pun baru nak mula juga. Sebab saya rasa TikTok pun satu tempat yang sangat bagus untuk kita promote kita punya takaful, create awareness ke ataupun quotation. Sebab dia pakai video tau. Orang sekarang dia suka visual dengan audio. Jadi mungkin dekat situ TikTok punya platform sangat bagus untuk you guys buat. Tapi kena kreatif dan kena ada content yang sangat ni lah. Itu je. Kena rajin. Betul, kreatif tu satu isu, satu topik yang bagus. Cuma saya just nak tanya dari segi masa. How you block your time? Adakah Cik Fatin ada masa-masa yang tersendiri untuk proceed buat iklan ataupun ikut je kejap nak buat, kejap tak nak buat ataupun macam mana? You upload kan? Ada buat jadual ke, ada buat scheduling ke, macam mana? Dari segi marketing kat online ni. Online Okay, secara honestly secara jujurnya, kalau kita nak post tu, saya ni jenis yang orang kalau nak post kena panjang-panjang ayat, kena macam kena cantik ayat ni. Macam tu tau. Kadang sampai 1 jam nak fikir apa copywriting yang bagus macam tu. Jadinya dia jadi macam alah malas lah nak buat. Jadi apa yang jawapannya adalah saya tak tetap buat. Tapi at least saya ada buat. Kalau macam dekat kita punya personal tu kita tak boleh selalu sangat tentang takaful. Sebab mungkin kita boleh masukkan tentang kita punya life routine dengan family ke kan. Kat situ mungkin ada menambahkan viewer yang ramai. Tapi kalau dekat FB page, macam orang-orang yang tertentu tau yang tengok, dia stranger dengan kita. Jadi kita pakai je untuk takaful punya awareness. Dan Alhamdulillah terima kasih kepada kita punya Ikhtisas, kita punya COO Cik Husaini, sebab dia bagi satu orang kata satu peluang bagi kita. Dia dah ada masuk dalam Ikhtisas punya group kan. Jadi kita copy paste je apa yang dah ada. So dekat dalam Ikhtisas semua dah disediakan. You buat ataupun tak nak sahaja. Jadi saya just copy paste daripada Ikhtisas punya tu, saya masuk dalam FB page. Itu kalau macam kita betul-betul dah tak ada idea nak buat, ambil je lah kat situ. Kena rajin je. Copy and edit tau. Bukan copy je. Copy and edit. Copy, edit, paste. Copy, paste, edit. Jangan nanti kan nama Cik Saini pula dia pergi kat Cik Saini dah. Dengan link WhatsApp sekali Cik Saini. Tu lah. Kan, dengan link WhatsApp sekali. Jangan copy paste betul-betul lah. Gitu. Betul. Kena baca juga. Jadi itulah saya pun nak maklumkan dekat sini pada rakan-rakan niaga, ada 53 orang hari ni, pagi ni, Alhamdulillah ramai. So mungkin ada yang baru. So kita memang ada macam tadi Fatin maklumkan, Cik Usani dia ada create satu Ikhtisas punya page. Dekat situ saya tengok memang cukup update. Hari-hari Cik Usani akan update. So tuan-tuan puan-puan boleh ambil dekat sana konten dekat sana untuk dijadikan konten kita sendiri di page kita sendiri. So saya rasa itu salah satu cara yang kita dah kena mulakan ni. Sebab sekarang ni kita dah bukan lagi, bagi saya bukan, sebab pandemik COVID-19 ni dia memang terkesan kat kita. Bagi saya dia bukan new norm. Dia bukan new norm lagi dah. Dia dah jadi new way of life. Okay, new way of life. So kalau benda baru nak jadi, yes, new norm, pakai mask apa semua kan. Tapi sekarang ni agak nampaknya benda ni dah memang inilah kehidupan kita yang baru. Jadi nak tak nak memang kita kena hadap, memang kita kena ubah cara kita marketing. Okey, baik, soalan seterusnya. Saya nak pergi kepada Cik Malaki. Cik Malaki masih lagi ada tu? Okey, Cik Malaki, tak apa. Kita santai-santai aja Cik Malaki. Alright, so kita tahu Cik Malaki memang awak maklumkan kepada saya
cara Cik Malaki memasarkan ataupun bisnes kurang sikit lah terhadap yang online-online ni. Tak apa, kita faham. Okey. Tapi kita ada satu soalan Cik Malaki. Contohlah kalau Cik Malaki bertemu atau berjumpa dengan prospek, ni cerita atas pagar ni Cik Malaki. Atas pagar. Kita tahu dia belum ada takaful lagi. Dia belum ada apa-apa perlindungan diri lagi. Dan kita tahu yang dia ni macam nak dan macam tak nak. Tahu? So saya pasti selama pengalaman Cik Malaki dalam handle perniagaan takaful ni pernah jumpa orang macam gitu dan saya ramai orang macam tu. So boleh tak Cik Malaki kongsi sikit kalau berjumpa dengan prospek-prospek macam ni, kita panggil atas pagar ni, dan kita dah ada 50-50 ni, kita boleh rebut, boleh ambil dia. Tapi di atas pagar. Macam mana Cik Malaki handle prospek macam ni Cik Malaki? Silakan. Ini kes atas pagar ni. Okay, terima kasih soalan yang atas pagar. Memang kalau kita jumpa yang atas pagar ni, kalau saya lah selama daripada 2004 sampai sekarang yang jumpa di atas pagar ni saya rasa 80% sehingga 90%. Sebab kecuali lah kita jumpa dengan orang yang dah saya kenal. Kebanyakan yang tak kenal memang atas pagar. Yang atas pagar ni sebenarnya untuk saya bukan close pada minggu tu, 2 minggu tu, 3 minggu tu ataupun 4 minggu tu. Artinya dalam masa sebulan saya tak akan close dia. InsyaAllah saya akan close dia. Mungkin bulan kedua atau bulan ketiga. Dengan cara saya gunakan kaedah. Pertama, saya bersahabat dengan dia. Artinya kalau zaman sekarang ni dia ada nombor WhatsApp. Itu cara saya. Sebab apa? Cara saya sebenarnya, saya dapat ilmu daripada hasil khusus di TI dulu dalam zaman tertiary. Jadi bila bersahabat dengan dia, di situlah saya tak akan fokus kepada tentang takaful. Saya fokus tentang hobi masing-masing. Sebab apa? Bila fokus tentang hobi masing-masing, di situ dia akan timbul rasa mesra dan dia akan jadi kawan dan jadi yang kepada sahabat. Memang hati berkobar-kobar nak close, tapi kena ingat biar lambat asal selamat. Jadi yang ni saya guna konsep yang diajar oleh sifu-sifu terdahulu. Maksudnya kalau istilah saya jadikan yang atas pagar ni adalah stok saya. Kalau masa sekarang pun saya akan tulis di buku, di dalam buku ataupun sekarang ada laptop, saya type di laptop dengan tarikh saya jumpa dia, IC dia, di mana saya jumpa dia. Jadi perkara-perkara ni saya akan sesekali yang atas pagar, sesekali saya akan WhatsApp testimoni sebab saya ada testimoni ataupun iklan yang dipostkan di dalam sekarang ni, iklan yang dipostkan di dalam grup dunia. Jadi saya banyak ambil di situ daripada CEO sendirilah. Memang macam Fatin cakap lah, dia banyak membantu. Jadi di sini lama kelamaan sebab manusia dia akan tengok satu benda berlaku kejadian di sekeliling mereka. Di atas pagar ni dia hendak tak hendak ni one day dia akan WhatsApp ataupun call. Dia akan datang balik kat kita. Ya, dia akan insyaAllah akan datang balik. Jadi benda perkara-perkara macam ni sebenarnya atas pagar ni saya lebih seronok. Itulah hati saya cakap. Memang syarikat tak suka lambat close, tapi hati saya seronok. Sebab apa? Orang yang atas pagar akhirnya dia akan jadi pencarum takaful yang tegar. Kalau tak potong dia akan call yang atas pagar. Saya ikhlas hati saya cakap, yang atas pagar ni sebenarnya banyak memberi income pada saya. Jadi soalan itu sesuai dengan saya. Orang tak suka atas pagar sebab apa? Lambat, betul? Iya. Jadi atas pagar ni adalah stok. Sebab itu saya orang kata saya close setiap bulan, bukan. Memang saya setiap hari salah tu. Sebenarnya saya close insya-Allah setiap bulan walaupun tak banyak. Walaupun saya tak capai target syarikat yang nak poin apa semua tu saya tak capai. Tapi hidup saya setiap bulan saya hendak basis. Itu saya hendak. Jadi maksudnya antara prospek-prospek yang Cik Malaki close tu boleh kita katakan prospek yang atas pagar lama dah. Mungkin sebulan ya, atas pagar lama dah. Dah lama dah. Tiba-tiba dia datang balik ya. Atas sebab kita
create satu rapport dengan dia. Macam tadi Cik Meliki cakap tu, kita cari satu titik pertemuan. Mungkin apa hobi dia kan. Kita create rapport kat situ. So bila tiba saat dan ketika dia mungkin dia perlu, dia datang balik kepada kita Cik Maliki. Betul? Ya, betul. Baik. Okay. Alright. So point dia dekat sini tuan-tuan perempuan, atas pagar ni, kalau kata atas pagar jangan nak fokuskan kepada nak close. Betul Cik Maliki? Fokus kepada untuk kita cari titik pertemuan ataupun cari satu benda yang mungkin boleh kita rapport dengan dia. InsyaAllah satu hari nanti kalau kata dia perlukan, dia akan datang kepada kita semula lah. Betul Cik Maliki ya? Okay, alright. So, kita nak balik kepada speaker yang kedua. Fatin, masih di talian? Ya, saya. Okay, alright. Okay, Fatin. So, kali ni Fatin, soalan saya, kita just nak tanya sikit lah. Mungkin, of course, kalau kita sebagai dalam bisnes ni, kadang-kadang kita akan ada rasa frust ataupun kecewa kan. So cara Fatin sendiri nak memulihkan kembali semangat dikala merasa lemah ataupun kecewa atas kegagalan sesuatu. Macam mana? Setiap businessman atau businesswoman pasti dia akan ada cara dia tersendiri. Dan setiap minggu pun kebanyakan Morning Booster pun saya kerap akan tanya soalan ni. Sebab bagi saya setiap orang lain cara dia kan. Jadi Fatin sendiri macam mana cara you handle soalan saya ni lah. Macam mana kalau kata frust ke apa kan? Macam mana? Teruskan. Okay, terima kasih Cik Azlan. Okay, untuk soalan yang tadi tu, semua orang tahu kita kalau buat bisnes apa sekalipun, kita mesti ada frust. Walaupun tak bisnes ke ataupun kerja biasa pun, kita mesti ada waktu macam up and down. Jadi apa yang berlaku bila masa, saya pun baru lepas demotivated, tak silap last month bulan 7, saya demotivated lah. Jadi kat situ bila mana macam mana nak buat macam tu lah. Jadi macam stuck dekat satu tempat. Jadi bila macam tu kita kena keluar daripada kepompong tu, okay? Dan kita kena cari kita punya team. Okay. Team sangat-sangat penting untuk kita naikkan kita punya semangat. You guys kat sini, kita Ikhtisas, kita adalah one team atau one big team dekat dalam kita punya Ikhtisas. Jadi dekat dalam junior group, WhatsApp group kan, dekat mana-mana team yang individu ke agensi, you kena cari you punya team balik. Sebab daripada diorang ni lah, diorang akan remind kita, diorang akan support kita. Jadinya macam tu. Cuma kalau masa down tu, ambil satu hari je. Ataupun kalau pada RN saya kata, dia kata satu jam je. You nak kecewa ataupun you nak apa-apa sekalipun, 1 jam je. Lepas 1 jam, you kena wake up. Sebab this is your business. So siapa lagi yang nak tolong business you kalau bukan you sendiri yang nak tolong. Jadi lepas 1 jam, you at least relaxkan diri dulu, fikir dulu, and then bila dah tu cari team. You kena get back to your team and then kena minta diorang punya advice, kena minta diorang punya semangat. Positive vibes tu sangat-sangat penting untuk kita pergi ke next level. So maksudnya dekat sini kita kena create connection ataupun bridging. Kita kena buat dengan orang lain. Tak boleh kita nak bersendirian macam tu, melayan kita punya frust, demotivated. Tak boleh ya? Ya, mana boleh. Cik Usaidi pun setiap hari dia buat. Ada setengah orang tu kan, Fatin dia bila dia demotivated, dia suka untuk bersendirian tau. Dia mungkin cara dia sendiri kan. Tapi Fatin lain sikit, kita approach kawan-kawan kita, approach team-team kita. Betul. Okay, alright. Macam tu. Okay. Dan macam ada juga yang saya just kongsi kat sini, ada yang dia punya cara untuk dia recover adalah shopping. Fatin ada ke arah tu tak? Suka shopping? Oh sorry, saya bukan jenis yang shopping sangat lah Cik Azlan. Bukan, alright. Kalau saya suka, kalau tu saya suka tengok cerita Tamil. Tu je. Cerita Tamil Cerita Tamil lepas tu okey dah. Habislah. Kadang berlanjutan juga cerita Tamil tu. Tapi kita kena pandai lah. Kita nak ni kan, jaga masa kan. Okay, macam Cik Maliki sendiri. Okay, kalau Cik Maliki sendiri, kalau lah kata, yelah kita pun orang kata dah lama kan, Cik Maliki kan. So Cik Maliki ada cara Cik Maliki sendiri tak? Kalau kata frust lah, tak dapat lah close day ni kan. Macam mana Cik Maliki, cara Cik Maliki recover balik? Kan, mungkin duduk di kampung pergi tengok pokok ke kan. Macam mana, pergi tengok kebun ke, macam mana Cik Maliki? Nak bagi hilang stres tu, boleh kongsi sikit. Sebab kita kalau boleh, bila berada dalam
rutin kita hari-hari berniaga takaful kan, kita share sana share sini kan. So ada orang yang saya dapat tahu dia ubah rutin dia. Dia tak nak rutin yang sama, hari-hari dia nak kena buat benda yang sama kan. Jadi kalau kata ada berlaku situasi macam ni, apa yang dia buat satu benda yang bukan rutin dia tukar. So macam Cik Maliki, kalau berlaku situasi macam ni, Cik Maliki buat macam mana? Okey, untuk hilang stres, sebab saya dah sharing 2 hari lepas dengan RSN agensi. Jadi saya beritahu untuk handle stres, orang lain tak boleh handle stres kita. Tak kira lah mak, ayah, isteri, anak tak boleh handle. Hanya diri kita saja yang boleh handle stres kita. Macam saya ada, kita kena pertama sekali saya kumpul family saya. Artinya belah ipar 2 saya kumpul, saya beli ikan, saya bakar. Ramai-ramai jadi satu kenduri. Kalau dulu lah, sekarang tak boleh lah. Lepas itu saya keluarkan duit, saya enjoy. Macam saya pernah stres, saya keluarkan duit, pergi ke Sabah. Lepas tu saya keluarkan duit, saya pergi ke Langkawi. Saya bawa bukan saya seorang, saya bawa family saya dan family mom tua saya. Kalau ke Langkawi, saya bawa ramai 12 orang. Saya keluarkan duit seketul, duit tu hasil daripada takaful. Lepas tu saya pergi ke Sabah macam tu, saya keluar duit seketul, 8 hingga 10 ribu saya habiskan. Itu dengan keluarga. Pertama dengan keluarga, kedua hobi. Macam saya sebelum saya cakap hobi saya daripada dulu sampai sekarang memancing dan bowling. Kalau bowling memancing Cik Maliki ya, mancing dengan bowling. Pertama saya kata mancing untuk hilang stres ni, sebab kita tahu bila kita buat kerja takaful ni bukan satu benda yang senang. Bukan senang nak close satu kes walaupun harga RM50, RM40. Jadi untuk hilang stres, saya pergi mancing sebab memancing adalah mendidik jiwa saya. Erti kesabaran. Berartinya setiap seorang mancing dia kena sabar, dia tahu di situ rezeki ada atau tidak. Saya kembali kepada kerjaya saya takaful. Kadang-kadang kita pergi ke supermarket, kita buka bus dengan orang yang ramai, kita buka satu tempat pesta, orang ramai. Kadang-kadang close orang ataupun 2 orang, ataupun tak close, ataupun dapat prospek 10-20 hilang macam tu. Tapi kadang-kadang kita pergi ke kampung-kampung yang orang yang kita kata tak berapa hebat, tapi kita promote ataskan takaful, tiba-tiba dia kata saya sedang mencari. Yang ni saya kata kembali pada konsep merawat stres. Kita kembali balik dalam kerjaya dalam dengan memancing tadi. Sebab apa? Saya bagi contoh. Saya pernah mancing di Pekan Jenian dengan ramai kawan-kawan yang sedang memancing. Saya bagi contoh. Ini kejadian betul. Bila saya sampai di situ dia kata, Ki, balik. Pasal apa? Ikan semua aku dah booking. Saya kata tak apa. Rezeki milik Allah. Saya ambil cacing, lepas aku umpan, saya letak di tepi tebing. Tak sampai 5 minit, saya dapat ikan baung hampir 1 kilo. Jadi di situ saya kembali kepada konsep takaful. Takaful, kadang-kadang kita kata, aku dah pergi dah Ki, sebab tu kata pergi kan. Jangan, itu rezeki dia. Rezeki kita boleh tentu. Tetap pergi juga tempat orang. Jadi, ini merawat stres saya. Kedua, saya fokus kepada, saya sanggup main game, pergi main bowling. Saya sanggup habis 4 game. Pasal apa? Di situ merawat stres saya. Bagaimana saya nak fokus dalam kerjaya takaful? Sebab apa? Dalam bowling, no fokus, you akan masuk longkang mulai. Betul. Jadi di sini merawat stres saya memang lain pada orang lain. Yang paling terbaik di sisi Allah memang kembali kepada ustaz lah, kepada tuan guru saya lah. Itu terbaik. Tapi sebagai manusia awam yang saya sebut tadi, 3 tu. Happy dengan family, kedua mancing, ketiga bowling. Sebab apa? 3 benda ni, pertama keluarga, dia akan menceriakan jiwa kita. Memancing, menguji kesabaran. Bowling, bagaimana kita menghandle fokus di dalam kerjaya kita. Itu saja saya rasa. Baik, terima kasih. Cukup baik. Kongsian cerita memancing tu pun menarik.
Kan kena sabar Cik Maliki kan. Walaupun kiri kanan dah bagi tahu tak ada, bukan untuk kita, bukan untuk kita, tapi kita kena tahu yang memberi rezeki ni bukan dia. Kan bukan orang kiri kanan kita ni yang memberi rezeki ni, yang Allah Subhanahu Taala kan. Okey, saya ni soalan last Fatin kita nak tanya sikit lah pasal Fatin, pasal kekalkan momentum. Saya soalan ni pun sangat penting Fatin pasal momentum ni dalam perniagaan. So saya rasa rata-rata dekat sini pun pasti ada cara masing-masing untuk kekalkan momentum. So simple je. Minit-minit terakhir sebelum kita pergi ke agenda yang seterusnya, bagaimana Fatin kekalkan momentum dalam bisnes Fatin buat takaful ni Fatin? Nak kekalkan konsistensi itu bukan senang Fatin sebenarnya. So cara Fatin macam mana? Silakan. Okay. Saya stuck sikit dengan soalan ni. Tak apa, santai je. Walaupun soalan ni saya rasa soalan ni agak tiba-tiba je datang. Saya just nak teruskan je. Macam mana? Okay, kekalkan momentum Okay, kekalkan momentum saya rasa semangat. Semangat. Okay, maksud mungkin semangat ada je. Big why ke kan? Boleh. You kena ingat you punya goal kan, yang you nak apa untuk family ke, atau mak ayah you nak banggakan mak ayah you nak tolong your family. Tu one off juga. So mindset kena selalu positif. Jangan ada negatif. Tu je saya cakap. Okay. So maksudnya apa-apa pun mindset lah. Kan? Yes, mindset. Okay. Alright. Okay, so saya ucap terima kasih lah. Saya rasa hari ni pagi ni walaupun perkongsian kita taklah sampai sejam 2 jam, tapi bagi saya apa yang dibagi tu sangat on point. Fatin pun dia dah kongsi kan apa yang dia ada, Cik Maliki pun dah kongsi pengalaman-pengalaman dia kan. So untuk teman-teman Cik Maliki ni dia tinggal di Sek. So kalau Sek ni dia bukan macam, yelah sebab saya pun asal orang utara kan, orang Kedah Kuala Keteh, Cik Maliki. Jadi itulah, kalau itu antara cabaran-cabaran yang ada kalau Cik Maliki ni kan. So dia dah berkongsi. So saya harap apa perkongsian kita pada hari ni oleh 2 orang speaker ni dapat diambil iktibar dan pedoman kita untuk lakukan tugas harian kita lah. Okay, saya akan terus kepada agenda lah morning booster kita. So kalau ikutkan pada Fatin dan juga Cik Maliki, kalau kata ada urusan lain, terima kasih saya ucapkan. Okay, nanti kalau insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh bertemu lagi lah Fatin dan Cik Maliki ya. InsyaAllah, terima kasih. So saya akan teruskan dengan agenda kita iaitu laporan prestasi. Okay, so yang pertama untuk submission report. So ini saya ambil daripada, kita buat month to date dulu. Okay, untuk central So kalau untuk submission month to date daripada 1 hari bulan Ogos sehingga 20 Ogos. So macam tuan-tuan boleh lihat apa yang saya pull out data dan saya letakkan dalam PowerPoint ni. So STKC Family berada di tempat yang paling atas sekali dengan 17 kes dan diikuti dengan Cik Amin kita dan seterusnya lah. Okay, ini adalah untuk submission month to date by AD. Okay, seterusnya adalah ini adalah dashboard yang saya sediakan. Okay, so untuk submission month to date setakat ni kita dah ada 105 kes. Okay, 105 kes dengan 174,289 FYC kita. Dan kita nak base kepada same period last year. So kalau same period last year pada tarikh 20 Ogos 2020 kita di Ikhtisas Central berjaya buat 424 kes, tapi tahun ni 704 kes. So maknanya ada peningkatan dekat situ sebanyak 166% dekat situ. Dan itu adalah dari segi number of case, dan dari segi FYAC pula. So last year 641,655 ringgit. Dan pada ketika ini 20 Ogos 2021 tahun ni kita dah kita hit lebih pada 1 juta angka 1.3 mil. Okey, 1307414. Okey, kalau dari segi peratusan 203% kita melebihi daripada apa yang kita buat last year same period. Okey. So dekat sini saya ada sediakan jugalah kalau nak tengok dari segi submission di central ni macam mana performance dia. So tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat situ April di mana paras kita, Mei dekat mana, Jun, Julai dan Ogos. So saya rasa alhamdulillah tahun ni bulan ni Cik Husaini kita harap kita nampak dekat sini memang akan pergi jauh lagi Cik Husaini daripada bulan Julai. Alhamdulillah Cik Husaini. Ya, sebenarnya kan? Itu yang saya terlupa nak update tadi. Yang ni kan? Saya lupa. Sebenarnya kita berbanding dengan bulan lepas kita ada penambahan 100,000
Alhamdulillah. Pada semalam kita di compare dengan bulan lepas, kita ada extra 100,000 berbanding Baik. dengan bulan lepas So daripada itu segi satu petanda submission. yang sangat baik lah Cik Zani, apa yang kita betul. harapkan. So saya harap kita rakan-rakan niaga teruskan momentum, sebab kita bila dah ada momentum ni, jangan berhenti, terus apa yang tuan-tuan buat tu dah betul, kita teruskan lagi momentum tu. Okey, seterusnya ini adalah laporan prestasi untuk Pandas. Okay, so Pandas ni orang kata benda yang belum jadi, benda belum jadi duit lagi ni. So tadi kita dah cerita pasal submission. So submission kita lebih kurang 1.3 mil. So after saya dah keluarkan data untuk Pandas yang belum diinforcekan, inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so kita ada 214 kes. Okay, 214 kes yang belum enforce, di mana nilai dia lebih kurang 400,000. Okay, 400,683 FYAC. So berapa percentage yang belum jadi duit lagi ni? Ni 30.64%. Okay, so maknanya ke daripada 1.3 mil yang tuan-tuan submit tu, ada 30.64% pending lagi. Okay, so apa yang pending? So macam apa yang saya letak kat situ. So ada yang outmat kan, accept jet, cancel dan sebagainya. Okay, so seterusnya kita akan ke enforce. Bentar ya. Okay, ini enforce lah. Ini by, saya tahu ini untuk year to date. Okay, ini year to date daripada April sehinggalah 20 Ogos. Inilah carta AD by AD masing-masing. So di mana iktisas satu services check din kita RM127,014.80. Okay, dan diikuti dengan Taskan Global dan seterusnya SNH iktisas konsultasi pada Cik Hisham Dahlan. Okay. Alright, so seterusnya adalah untuk month to date. So month to date ACKC Family dengan nilai sebanyak 23,732. Ini sampai 20 Ogos. Okay, untuk yang telah diinforcekan kes 13 kes dan diikuti dengan iktisas satu one services dan berikutnya. Okay, so ini dashboard yang saya buat untuk data enforce. So kalau ikutkan dekat sini kita ada 58 number of case. Okay, daripada 1 hari bulan Ogos sehinggalah 20 Ogos, kita ada 58 kes dengan kedudukan enforce adalah RM100,309. So based kepada same period last year, kita buat 320 kes, 20 hari bulan Ogos 2021. Tapi tahun ni Alhamdulillah kita melebihi, iaitu 177%. Dan nilai kita untuk total enforce, okay, adalah RM906,731 sekarang ni. Ini untuk enforce lah. Okay, dan tadi tu yang untuk ni adalah number of case. So ini adalah untuk FYAC. So pada tahun lepas FYAC pada tarikh yang sama RM417,966. Sekarang ni kita dah buat submit untuk enforce RM906,731. Dan dari segi peratusan pun Alhamdulillah kita base kepada last year punya result, kita dah hit lebih iaitu 216%. Okay. Okay, seterusnya ini cerita pasal recruitment. Okay, recruitment report saya ada buat data sikit, sama juga dashboard kita. Okay, so saya nak cerita sikit pasal dashboard yang saya buat ni. So kalau recruitment setakat 20 Ogos, ini base kepada month to date ya. So month to date kita buat recruitment 5 orang saja untuk di central ni bulan ni. Okay, 5 orang. So kalau kita base kepada same period last year, kalau tuan-tuan boleh tengok dekat sini, tahun lepas 2021, 38 orang kita rekrut. Okay, kita rekrut 38 orang dan ketika ini tahun yang sama, tarikh yang sama hanya 30 orang. So makna kata kita belum, we don't even hit the break even point. Okay, break even point yang 38 tu tak hit pun lagi. Kita ada kedudukan 78% daripada apa yang kita dah buat tahun lepas. Kalau ikutkan kepada month to date, macam tu juga sama, iaitu kurang dah mungkin agak lebih sedikit iaitu 38%. Bulan lepas, Ogos bulan lepas kita di central ni rekrut lebih kurang 13 orang. Tapi sekarang ni kita rekrut hanya 5 orang. So saya harap benda ni kita dapat naikkan lagi lah untuk tuan-tuan dan perempuan teruskan cari ataupun rekrut ejen-ejen yang baru. Okay, so year to date kalau untuk tahun kewangan ni kita dah hit
lebih kurang 30 orang rekrutmen. Okey. Dan ini saya bentangkan juga, saya detailkan lagi, dari 30 orang yang kita rekrut, AD 19 orang, SCP 9 orang, EP 2 orang, dan nama-nama pun seperti yang tertera di situ. Okey. Untuk AD 19 rekrutmen, SCP 9 rekrutmen dan juga EP. Okey. Right. Seterusnya kita beralih kepada kempen dan juga keputusan terkini sehingga 20 Ogos 2021. So untuk konvensyen luar negara iaitu Konvensyen Yogyakarta ni, okey, ini adalah latest. Okey, so yang hijau, kuning, merah ni macam traffic light ni bukan apa, hanya kita just nak maklumkan dari segi dia RN ni adalah dalam track lah, on track lah. So kat Diana kita sebab apa warna hijau tu, sebab kalau kata dari 80,000 kita average per month lebih kurang 6,000 lebih, 6,000 lebih. So berada on track lah, on track yang atas ni. So alhamdulillah diikuti rapat dengan kelompok yang warna kuning ni, okey. Dan juga yang warna merah ni bukan kata tak ada chance lagi, tapi kena usaha keras sikit. Okey, alright. So seterusnya adalah untuk QSA, Club Qualifier MDRT Reward. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat juga, okay, productivity untuk hit kempen ni adalah 30,000 FYAC, okay, daripada 1 Julai sehingga 15 Ogos. Okay, and then ini sambungan result dia. Dan Yeza Beza, okay, Yeza Beza seperti yang kita tahu 1 Julai sehinggalah 30 September 2021. So sama juga saya buat dalam bentuk hijau, kuning dan juga merah. Okay, dengan kedudukan paling atas Tengku Noriana binti Tuan Yusof mencapai 19,980 lah. Yang ni base kepada 1 Julai sehingga 30 September. Mana kata dah ada satu tiket dekat situ. Sikit lagi kalau hit 20,000 akan ada 2 tiket. Tapi dia punya syarat tu kena hit 3 bulan ada 10,000 lah. Okay. Dan ini adalah BMC, ada pembetulan untuk poster ni. BMC ni sebenarnya kita buat untuk 3 bulan. Okey, 3 bulan. So sekarang berkedudukan macam ni. Okey, Cik Isyam Dahlan paling atas dengan FYC 41,760 dan diikuti dengan Cik Muhammad Khairi bin Kasim. Okey, dan tempat ketiga Encik Abdul Rashid bin Mazlan. Ini kedudukan semasa. Okey. Baik. So, saya rasa untuk morning booster kita pada hari ini sampai situ saja. So, saya ucapkan terima kasih pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hari ini dapat hadir bersama-sama dengan kita. So, mungkin saya ada nak buka apa-apa soalan kalau ada nak bertanya. Kalau kata tak ada, kita tamatkan di sini dulu. Mungkin tuan-tuan boleh teruskan dengan tugas-tugas masing-masing. So, Cik Husaini ada apa-apa lagi mungkin nak tambah sebelum kita tamatkan kita punya program pada hari ini, Cik Husaini? Saya tak ada. Tak ada Okey. So, kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, sebelum terlupa, saya dah letakkan CPD Awards kat situ, so mungkin boleh saya spam lagi Google Form ni, boleh isi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua dan Majlis Busrai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahit kendiri